Alamak, sebelum daripada perang, kalau kita tengok sejarah kan, dia punya semangat untuk mengamalkan dan Islam tu pun dia mengajar untuk diorang bersatu padu. Diorang tak lupakan kisah tu. Tahun 92 sampai 95, diorang kena serang dengan Serbia. Tapi diorang boleh memaafkan. Itu mahal tu. Oh tu bukan senang nak buat gitu. Apa ni, don't forget but do forgive forever. Betul lah. Sebab tu aku respect orang Bosnia ni. Sebab dia boleh buat gitu. Bukan Kita boleh belajar. Kita boleh belajar daripada perkara tu. Mungkin kita tak nak lupakan benda-benda yang pernah berlaku kat diri kita, tapi memaafkan tu penting. Sip sikit. Remember those who forgot you, forgive those who oppressed you. Only then you will achieve true happiness. Dekat Bosnia ni, sungai-sungai dia memang cantik. Warna air dia kira macam biru-biru hijau gitu. Semalam dekat Blaga Steke tu tak boleh mandi. Tapi bila kita mari dekat Bosnia ni, kalau kita dok mandi sungai, kira macam dok sol lah. So hari ni kita pergi mandi air terjun dekat Kravis. Oh, memang lawa air terjun dia. Dia ada banyak air terjun hok kecil-kecil hok mengalir tepi-tepi bukit tu. Oh, memang cantik ah. Lepas tu, dekat bawah dia kira macam ada tasik besar. Luas lah tu. Orang boleh mandi lah, so kita pun tak rasa kram sangat. Kan air dia kira macam hijau-hijau sikit kan. Mungkin sebab ada rumput-rumput yang tumbuh dekat dasar. Memang jernih. So kita boleh nampak clear rumput-rumput dalam air tu. Air dia dok biru macam dekat Blaga Steke. Tapi jernih gok lah. Tapi tengok air dia nampak macam tak sejuk sangat lah. Allah, memang sejuk ketor air dia. Macam air batu. Memang kejutlah kita. Kalau kita pergi celup sebadan dalam air tu. Wah, memang derah-derah kita panjat naik atas balik tu. Mak Dan dia buat bijak dia lah lagi sekali kan. Dia terjun macam tu je. Orang celup lah kaki dulu, ambil feel. Tapi memang sejuk lah air dia. Kira macam kita mandi, terjun dekat dalam ais. Lepas tu dia buat macam titik kayu lah depan air terjun tu. So kira kita macam boleh jalan kaki betul-betul depan air terjun lah. Feeling dia bila kita duduk dekat bawah air terjun tu memang terbaik. Bayangkanlah bila angin kuat pula datang, air pula macam kecil, sejuk. Memang layan lah cerita dia. Plan asal dekat Croatia itu, kita nak ke dekat air terjun dekat Split Vis. Dia macam sedih jugalah. Tapi air terjun dia besar lagi, tinggi lagi. Kalau ikut, dia memang lagi lawa lah. Tapi hari tu timing kita orang dah lari sikit lah. So kalau kita orang paksa juga, memang kacau lah schedule kita. So kita orang plan untuk skip pergi Split Vis, kita orang ganti dengan Kravis. Kravis ni bestnya, kita boleh mandi. Dekat Split Vis tak boleh mandi pun. Awal-awal tu memang seksa lah nak mandi air sejuk tu. Tapi lama-lama, okey dah lah. Kita dah keluar daripada air, memang segar lah badan rasa. Ada chance memang datang balik. Tak puas kalau sekali je datang tempat baik macam ni. Daripada Kravis nak ke Sarajevo, kita orang dapat singgah dekat satu perkampungan lama. Dia dekat tepi bukit. Nama dia Pocitec. Dia taklah jauh sangat, lebih kurang dalam 30 km daripada Mostar. Pocitec ni sejarah dia memang lama lah. Dari kurung ke-15 lagi. Dulu dia Roman Empire buat macam kubur dia lah. Tapi bila kerajaan Osmaniyah takluk tempat ni, so dioranglah yang bina masjid, madrasah. So kita boleh nampak bangunan-bangunan ni ada elemen-elemen Turki sikit. Dari segi kubah-kubah dia, ada menara jam juga. Menara jam ni, orang kata bunyi dia, loceng dia paling kuat lah dekat Bosnia.
Masa perang Bosnia dulu, tempat ni teruk juga kena serang. Kalau kita boleh nampak kubu atas bukit tu, masjid, pasar, menara jam, teruk jugalah tempat ni kena. Kita boleh tengoklah sepihan masjid yang pecah masa perang baru ni. Masjid ni lah antara yang paling parut lah kena tembok masa perang tu. Tapi dia orang dah repair balik apa semua. Tapi sepihan tu memang dia susun lah tepi-tepi masjid tu, so kita boleh tengok lah. Sayanglah juga tempat bersejarah macam ni kena serang. Sebab Masjid Pasar ni, dia dianggap masjid yang klasik dari zaman Uthmaniyah. Sebab desain dia kalau kita boleh tengok, ada satu je ruang solat berkubah. Dah buat pergi serang tempat gini. Kita memang tak wailah perang sebab jadi ginilah. Habis bunuh tempat apa historical site apa semua. So bila kita sambung perjalanan kita nak ke Sarajevo tu, ada satu tempat famous. Kalau orang lalu situ, confirm lah dia berhenti. Satu, sebab view dia memang cantik. Yang kedua, ada kambing golek. Oh, memang special lah kambing golek sini. Dia pakai kincir air. So, bila air tolak kayu tu, kambing tu pun musing gitu. Mana? Okey. Tapi beza lah cuaca sini dengan cuaca kat Sarajevo dengan Mostar kan? Sana panas lah. Dia macam hujan, mendung sikit lah. Dia sebab ni Sarajevo ni duduk dekat kaki gunung. So macam angin gunung mari lentang apa sejuk lah. So kalau kira macam zaman Uthmaniyah dulu, bila dia buat bandar, memang dia akan pilih antara 3 tempat lah. Dekat kaki gunung, ataupun tepi sungai, ataupun tepi laut. Macam Mostar tu tepi sungai kan. Sarajevo ni kaki gunung. Kalau macam Istanbul tepi laut. Yalah sebab laut ni lagi-lagi kat sini kita tengok kat depan dalam ni pun ada apa air pancut tu kan. Dia memberikan ketenangan. Ya. Dia menambahkan rasa kerohanian tu lah. Sedap bunyi tau. Bunyi dia tu orang kata boleh menenangkan mental kita. Sebab orang Uthmaniyah ni memang dia jaga betul-betul tempat bandar yang dia buat. Macam dia jaga ekosistem dia. Walaupun dia duduk dekat tepi sungai, tak kotor sungai tu. Nampak? Walaupun dia duduk tepi sungai, tapi sungai biru lagi. Tapi aku baca tu tadi nama apa? Ghazi Huzrev. Aku ingat balik. Okey, aku dulu pernah baca pasal Ghazi Huzrev ni. Dia ni antara pemerintah yang hebat lah kat kawasan ni juga aku rasa lah kan. Bila kita datang kawasan ni dan dia dengan rakyat dia ni memang orang kata popular mewakafkan tempat-tempat. Lebih kurang macam masjid kat sini lah, tanah-tanah ni dia wakafkan. So dia yang pembangun bandar dia Sarajevo membangunkan. And then benda ni rakyat dia pun mungkin terkesan dengan sifat baik Ghazi Huzrev ni. Dia wakafkan kawasan-kawasan ni, bukan sekadar wakaf je. Dia buat orang kata tempat dapur rakyat bagi orang makan. Lepas tu buka sekolah untuk bagi pendidikan percuma dekat orang semua. Banyak derma lah. Banyak derma. Wakaf ni memang orang kata hebat lah.
Tapi kalau kau nak tahu lagi detail pasal wakaf, lepas ni kita nak pergi Istanbul, Turki. Kat sana lagi best dia punya view wakaf dia, cerita dia apa semua. Jadi sebelum nak sampai Istanbul, jom kita jalan masuk masjid dia dulu. Jom. Kau dah sejuk dah ni. Mat, sini Mat. Aku nak tunjukkan. Tadi kan aku cakap pasal yang apa ni Ghazi ni kan. Dia wakafkan tempat. Inilah dokumen asal dia. Kan, dia tulis kat sini. Tulisan ni dia buat asal ni tahun 1585. Oh, dia tulis ni. Tulisan ni, ayat dia cantik. Alhamdulillah. Dia kata segala puji bagi Allah yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menentukan sebab-sebab kebahagiaan. Aku menulis cahaya surat ini kepada Sultan atas kertas yang dijumpai. Dia ayat dia mukadimah dia tu cantik kan. Sebelum dia nak cerita yang tempat ni dah diwakafkan. Bahasa Arab ni. Kalau susah Arab maknanya bahasa Arab waktu tu dah jadi bahasa rasmi kan. Ni antara orang-orang dia. Ini nama-nama orang. Orang yang terlibat apa dalam wakaf tu. Last sekali summa al-hadrati al-harasallah qawaid. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara kaedah-kaedah yang telah kita letakkan supaya tempat ini dijadikan tempat yang baik. Kita dapat tengok orang kata bukti-bukti dokumen yang mengatakan tempat ni memang tempat asal wakaf. Antara kecantikan setiap agama, setiap bangsa ni dia ada tulisan ni masing-masing. Sebab itu Islam pun ada tulisan seni juga ni kau tengok ni. Tulisan khat dia. Cantik Ni burung. Kau senang nak buat ni. Cukup kita tengok kat depan ni. Dia buat kapal pula. Ni macam kapal ni. So kapal ni memang sinonim lah dengan kata dunia ilmu. Sebab ulama-ulama dulu banyak mengembara macam tu lah. Kalau kat makam Imam Syafi'i pun dekat Mesir pun ada apa ni kapal dekat kubah dia. Cantik buat. Cantik nampaknya. Satu gimat tu special. Ni semua biasa je ni. Yang paling depan ni, kalau kita tengok khat dia pelik. Dia macam petak-petak kan. Ni dipanggil apa? Khat kufi. Kufi. Khat kufi mahal. Kalau kita buat t-shirt, letak khat kufi mat dan hidayah milik Allah. Kan? Letak kufi. Cantik ni mat. Lepas tu dia warna gold macam ni. Dia cat ni apa? Itulah. Aku tengok Kaabah ni kan. Tak sabarnya lah aku. Jadi Tak sabar. Mintalah nak pergi ke Mekah ni nampak depan mata. Lepas tu kain kiswah tu kan warna emas apa semua mak kan. Memang cantik lah. View dia, subhanallah. Tak apalah, jom. okay, gini Ming. So kalau ikut sejarah Sariji pun ni, memang dia asal Osmaniyah. Tapi dah bila Osmaniyah dah jatuh, datang ni Austria-Hungary. Okey. So kira kita duduk sini dekat apa? Dekat Border border dia. lah. So kira sebelah ni Austria-Hungary, sebelah ni Osmaniyah. So bila dia Austria-Hungary mari, dia sambung buat bandar dia sebelah ni. So kalau kita layan tengok architecture dia, sini macam style Osmaniyah. Sini macam style Europe sikit lah. Faham? Patutlah aku pernah dengar orang kata kawasan border Sarajevo Meeting of Culture ni dia boleh sebut Jerusalem of Balkan. Ya memang orang sebut tu. Dia macam the Jerusalem of the Balkan. Sebab apa? Sebab kira orang walaupun dia lain agama macam Islam, Kristian, Jew, dia boleh duduk sama macam dekat Jerusalem lah. Aku rasa ni dekat Turki nanti lagi banyak ni kita dapat tengok ni. Bangunan-bangunan macam ni. Okey Mat, selfie dulu. Selfie. Nak selfie dekat Osmaniyah ke nak selfie dekat Austria-Hungary? Dua-dua. Kita duduk tengah-tengah. Dua-dua. So tak payahlah habis duit. Aku ambil gambar. Kan. Ya. Ada memori lagi? Ada. Ada. Okay, so ni sebelah Austria-Hungary. Alright. Okay, pusing.
Sarajevo duduk dalam lembah kan. So dia keliling dia semua bukit kan. So masa dulu masa serang dulu, bukit ni semua penuh dengan tentera-tentera Serbia. So macam atas ada macam askar-askar sniper Allah. jalan raya dia pun tutup apa semua. Tapi orang Sarajevo ni mula-mula dia ingat macam latihan je. Lepas 3 hari baru dia sedar actually dia kena serang lah. Kena serang dengan tentera dia sendiri. Dengan tentera dia sendiri. Kat masa dulu kan Yugoslavia. So macam tentera dia sendiri lah serang. Yang- Itu macam mula-mula dia tak percaya. Gitulah. Semua bayang keadaan masa tu. Tak macam mana rasa rakyat masa tu orang punya takut. Tak ada benda kena serang. Mana? Tapi itulah. Jom. Kebetulan malam tu masa dinner, kedai tu sempit. So kita orang kongsi meja dengan Iskandar. Dia ni orang asal dekat Bosnia. Masa Sarajevo kena kepung hari tu, awak dia ada gali terowong buat masuk senjata, makanan apa semua. Ala-ala kita jumpa dengan Iskandar. So kita pun minta dengan dia cerita sikitlah pasal terowong tu. So how do you pronounce your name? Iskandar. Okay, you pronounce it Skender. It's flat. We usually say Skender. Iskandar. Just like Skender. Okay. I'm born in Libya. Born in Libya? Born in Libya. Yes. My parents are from Bosnia. So my mother is doctor and my parents used to go to work in Libya for only 4 years. And I was born there. And my name is a little bit Libyan affected, you know. So we went to the what do you call it, the war tunnel or the tunnel of hope? People call differently, you know. Tunnel of Hope, War Tunnel. The official name of that place is Object DB, actually. Object DB. DB, yes. That's the code name. Ni tak meletup je. Ni tak meletup ni apa ni? The idea was to bring the weapons into the city. Yeah. Who built it? The Bosnian government or? Yes, of course. The tunnel actually was built by Bosnian people, by Bosnian soldiers within Bosnian army. Within Sarajevo. Within Sarajevo, yes. But actually, the idea is the tunnel used to connect Sarajevo and free Bosnian territory. So one part of the tunnel was built from the city, and the other part was from the free part. So meaningly that not whole tunnel was built by people of Sarajevo, only the inside part. And then because they it was- met in the middle. Yeah, they met somewhere around the middle. Yes. And this was around what year? It was tunnel was dug in July '93. July 93. Yeah. And how long did it take? It took officially would say 4 months and 4 days, but roughly 4 months. Its main use was to bring weapons in. Because Weapons yes, weapons predominantly the reason, but because when the war broke out, we were completely surrounded. There was no way out of Sarajevo because Serbian army completely surrounded Sarajevo, and we were fighting for 1 year, and we usually say 1 year, 4 months. We were resisting, people of Sarajevo were resisting and defending the city without any weapons coming into the city. And when 1 year war passed, we came up to this idea of the tunnel because to bring the weapons. So how did you resist with no weapons? We had a lot of dedication, you know. So people who live in this city, they defend their families, their friends, themselves. You know, when you fight for your family, your stake is much greater. You know, so you're much more motivated. It's not that we absolutely had nothing. I mean, when the war broke out, people had some weapons in their homes, you know, private stuff. What police could contribute and some other source of weapons, but never close to what the enemy side had. I mean, it's infinitely stronger, but we had much more dedication, so that helped. That's good. Tulis diary kat ni? Dah. Oh, ingat nak tulis diary. Aku ni nak tulis diary aku membaca tak kerti. Kalau tulis bahasa Inggeris lah. Melayu. Tak, ni aku tulis doa-doa sikit ni. Untuk? Ini kan dah nak dekat dah lepas Istanbul. Kan aku plan aku nak pergi Mekah. Ni doa-doa ni aku tulis. So, aku hafal dulu masa kita jalan-jalan. Sampai sana senang. Tak payah bawa buku dah. Terus je. Gitu. Satu, Mat. Aku nak ceritakan kau ni lah. Antara fakta yang orang tak tahu sangat. Tapi benda ni aku banyak dapat daripada sejarah-sejarah lama dalam kitab-kitab Arab lama. Sebenarnya kain Kaabah ni hari ni warna hitam kan? Tapi sebenarnya dia bukan warna hitam dulu. Dia pernah jadi warna putih.
pernah warna merah, pernah warna hijau, pernah warna kuning. Tapi selepas daripada pemerintahan dinasti Abbasiyah, waktu tu kain Kaabah ditukar jadi warna hitam sampailah sekarang. Wajib tak kita cium Hajar Aswad? Good question. Nak sebut question tu fikir 2 minit kat tu. Cerita pasal cium Hajar Aswad ni. Umar pernah sebut, Sayyidina Umar Al-Khattab ni sahabat Nabi. Dia kata, engkau ni batu, kalau bukan kerana Nabi pernah cium kau, aku tak nak cium kau. Maknanya kita cium tu bukan sebab batu tu istimewa dia apa pun, tapi sebab kita mengambil orang kata contoh dan tauladan daripada Nabi tu cium. So kita ambil orang kata hikmah, ambil dia punya fadilat daripada kesan ciuman Rasulullah SAW. Tapi senang kalau ikut jawapan tu, maknanya sunat je lah. Macam mana nak tutup lampu ni? Betul tak bilik kita ni ada dipanggil kelapa? Kelapa? Nak tutup lampu? Kelapa nyoh. Bukan kelapa nyok. Kelapa lah. Tak, mu try tepuk tangan kali tengok jadi warna lampu kita. Okey. Mat. Saya ni, kalau trip Balkan, nak skip negara-negara lain, skip lah. Tapi jangan tak pergi Turki. Sebab Turki ni saya tahu, dia ada masjid-masjid lama dan sejarah Islam dia sangat menarik, sangat banyak. Dekat Turki lagi, banyak kok tempat kita nak pergi explore. Dalam plan kita nak pergi Istanbul, Bursa, Urfa dan Kapadokia. Istanbul, aku datang.